Ma'asyiral hudar, ikhwatul iman, ikhwatul Islam, hadakumullah. InsyaAllah kita lanjut ke surat 49 ya. Tayamum ya. InsyaAllah lepas tayamum ni kita jumpa terus sembahyang salat insyaAllah. Pengertian dan dasar hukumnya tayamum ya. Menurut bahasa, daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu, tayamum ni berartinya menyengaja. Menyengaja, bersahaja. Manakala menurut istilah fiqh, mengikut istilah fiqh, mengikut hukum fiqh, yakni menyapu tanah ke muka dan kedua tangan dengan syarat tertentu. Sapu debu tanah ya ke muka dan kedua tangan sampai ke lengan ya. Dasar hukum yang membolehkan seseorang itu melakukan tayamum. Dia punya dasar sumber ya. Ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah An-Nisa ayat 43 yang bermaksud, dan apabila kamu dalam keadaan sakit atau sedang dalam perjalanan ya, atau salah seorang daripada kamu buang air besar atau menyentuh perempuan, aula mastumul nisa, sedangkan kamu tidak memperoleh air, tak ada air falam tayamum falam hadil ma'a, tidak berjumpa air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang baik ya. Sapulah dengan tanah itu muka dan kedua-dua tangan kamu. Itu dalil daripada Al-Quran Al-Karim, daripada hadis. Lebih panjang lagi lah. Ini kita jumpa dalilnya. Maknanya begitu besar sekali ya. Nilai yang syarak kepada tayamum ni, seperti wudu juga. Baginda Rasulullah juga ada menjelaskan dalam sabda baginda, iaitu daripada Abi Umamah. An Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tuhura, atau kama qala. Daripada Abu Umamah radhiyallahu taala anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, seluruh bumi dijadikan bagiku dan bagi umatku sebagai masjid dan alat suci. Rasulullah saja dapat makam tu, Rasul-Rasul lain tak dapat. Tidak ada mana-mana lain daripada Nabi, sebagai suatu khususiyah yang diberikan Allah kepada Nabi, dan dalam termasuk dalam hukum rukhsah, kemudahan, kelonggaran. Di samping wudu, kalau kita agak ada masalah yang ditunjukkan oleh syarak dengan syarat-syaratnya, maka boleh kita bertayamum. Jadi tayamum ni masuk dalam rukhsah. Rukhsah ni maknanya keringanan, kelonggaran ya kepada kita umat Islam. Suatu anugerah yang besar ya kepada Nabi dan kepada umat sendiri. Baik. Maka di mana juga salat itu menemui salah seorang daripada umatku, di sisinya terdapat alat untuk bersuci. Di mana-mana tanah kita berpijak, seluruh bumi yang kita berada, maka jadilah tanah itu sebahagian daripada alat suci. Bukan hanya sebagai tempat untuk sembahyang, boleh sembahyang di mana-mana. Kalau dalam Yahudi, orang Yahudi tak boleh sembahyang, melainkan dalam biara. Ya, dia punya, kita gereja lah. Biara ya, dia ada biara khas. Dia tak boleh sembahyang di luar. Di kaki lima tak boleh. Di rumah tak boleh. Dia kena pergi biara. Kalau orang Nasrani di gereja, tak boleh tempat lain. Dia orang tak boleh sembahyang macam kita, boleh sembahyang di padang. Di mana-mana juga ruang ada kemudahan kita boleh sembahyang. Tapi bagi dua agama ni dia tak boleh. Itulah satu kesepitan bagi mereka. Kita satu kelonggaran. Seluruh bumi ini tempat kita bersembahyang, boleh pijak. Tapi nak letakkan Islam sebagai satu agama yang tinggi, maka dibina masjid. Bila bina masjid, ada qaryah. Bila bina masjid, adalah qaryah. Kalau tak ada masjid, tak ada qaryah. Dia tak ada qaryah, tak ada jamaah. Itu artinya. Tayamum adalah keistimewaan yang khusus, diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diberitakan oleh Jabir bin Abdullah
yang bermaksud bahawa baginda besar Rasulullah SAW telah bersabda, saya diberi oleh Allah 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelum aku. Itu dia. 5 perkara dibagi kepada Nabi. Sebelum Nabi tidak ada siapa pun yang dapat anugerah tu, ya. 5 perkara. Ya, iaitu aku dijauhkan daripada ketakutan sepanjang sebulan perjalanan. Aku dijauhkan daripada ketakutan sepanjang sebulan perjalanan. Sebulan perjalanan ni maknanya daripada Mekah pergi ke Madinah. Sebulan. Ya. Kalau ke Masjidil Aqsa 4 bulan. Jauh lagi, ya. Kalau daripada Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah, dia makan jangka sebulan naik unta lah. Bukan naik kereta api. Salah faham pula lah. Kena habaq betul ya tu. Itu dasarnya pada naik unta, sebulan. Dijadikan bumi bagiku sebagai masjid. Di mana-mana juga bumi boleh bersemayam. Masjid, tempat semayam. Masjid itu maknanya tempat semayam. Ismul makan dalam bahasa Arab. Dia kata ismul makan. Ya, tempat kita berpijak dan kita boleh melakukan apa juga, ya, sembahyang yang kita nak buat. Dan tempat bersuci. Nombor 3, boleh guna tanah dia untuk bertayamum. Maka siapapun di antara umatku yang ditemui waktu solat, hendaklah dia melakukannya. Dihalalkan bagiku binatang ternak. Semua binatang ternak dihalalkan. Sedangkan perkara itu dia dihalalkan kepada orang-orang sebelumku. Boleh belakang. Binatang ternak ni maknanya al-an'am. Dia masuk dalam kumpulan al-an'am, binatang-binatang jinak. Ya, binatang-binatang jinak yang bukan liar, yang boleh dimakan. Lembu, kambing, unta, sapi, dan selit masuk, kuda pun masuk, ya. Kemudian keldai hutan. Keldai kampung tak boleh. Keldai hutan. Belum jinak lagi. Belum mai pekan lagi. Belum masuk bandar lagi. Belum dibagi kerja lagi. Duduk liak dalam hutan. Tangkap keldai itu boleh makan. Boleh. Keldai liak. Tapi kalau dia dah masuk kampung lah, bagi dia kerja, tak boleh lah. Sebab dia jadi bodoh lah. Dia masuk kampung jadi bodoh. Maka kita makan, kita jadi 2 kali bodoh. Tak boleh, maka tu diharamkan. Ya, diharamkan keldai kampung. Dihalalkan keldai hutan. Tu kena faham sikit, ya. Ya. Aku diberi hak untuk memberi syafaat. Itu dia. Nabi dapat syafaat, ya. Keizinan daripada Allah boleh mengeluarkan seorang yang dah masuk neraka, boleh keluar. Dan juga boleh tahan, kata orang tak boleh masuk, yang nak masuk neraka boleh tahan tak masuk. Dan yang ketiga, boleh meringankan hukuman orang dalam neraka. Itu syafaat. 3, syafaat Nabi ni ada 3. Pertama, orang dah masuk neraka dah. Itu dia, duk kena macam apa, duk panggang lah dalam neraka, Nabi boleh minta keluar. Allah, ya Allah, ampunlah hamba sekian-sekian, keluarlah daripada neraka, Allah izin. Zabaniyah tak boleh kata apa. Yang kedua, orang yang dah memang nak masuk dah bawa dia heret masuk neraka, masih lagi Nabi kita boleh mohon kepada, ya Allah, tahanlah, jangan bagi dia masuk neraka. Yang ketiga, yang duk bergelimang lah dalam azab neraka tu, memang dia kena keluar tempoh-tempoh tertentu lah. Tapi Nabi minta lagi ringan. Ringan lah. Begitulah. Itu 3 keadaan yang kata syafaat Nabi, ya. Itu kelebihan Rasulullah. Dan yang kelima ialah apabila Nabi-Nabi sebelumku dikirim, diutus mata-mata kepada kaumnya. Nabi-Nabi Rasul sebelum aku ni diutus kepada kaum dia saja. Khusus, maka aku diutus untuk seluruh umat manusia. Itulah, ya, tak kira apa juga bangsa, di mana daerah, negeri, ras, ya, semuanya adalah di bawah dakwah dan risalah Nabi SAW. Itu kelebihan. 5 perkara ni lah. Sebab-sebab yang membolehkan tayamum. Kita masuk balik bab dia asalnya, ya. Orang-orang yang dalam hadas kecil,
atau hadas besar, dibolehkan bertayamum kalau tak ada ayat syarat-syarat dia lah. Sama ada dia sedang bermusafir atau sedang menetap. Menetap ni kita panggil apa nama? Sebagai dalam keadaan bermukim. Mukim ni letaklah. Ya. Kalau tak musafir, bermukim. Antara dua. Kita sekarang ni bermukim lah. Ya, bermukim. Okey. Apabila dia menemui hal-hal sebagai berikutlah, itu di antara beberapa syarat yang mengharuskan kita bertayamum. Bukan mewajibkan. Kena guna istilah betul lah. Yang mengharuskan kita bertayamum. Bukan wajib. Wajib tu wudu. Wudu tu yang wajib. Tayamum dia tak wajib. Diharuskan. Sebagai ganti. Ganti kepada wudu atau menyamai taraf wudu. Pertama, ketiadaan air. Ketiadaan air menyebabkan seseorang boleh bertayamum. Demikian juga bagi seseorang yang memiliki air. Ada air, tapi tak mencukupi untuk bersuci. Nak diguna untuk minum. Maka tak dapat tidak. Ada air pun cukup-cukup nak minum. Orang ni pun boleh bertayamum. Ya, dasar hukum ini dirujuk kepada hadis lah. Itu ada untung kita baca kitab ni ada hadis. Ketika itu kami dalam perjalanan mengikut Imran bin Husain. Banyak hadis-hadis daripada Imran bin Husain ini merujuk kepada bab suci. Kalau kita buka dalam kitab-kitab hadis. Ketika itu kami dalam perjalanan bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Maka dia pun solat bersama-sama dengan orang ramai. Nabi sembahyang dengan orang ramai. Ketika ada seorang lelaki yang memencilkan diri. Ada seorang dia tak sembahyang. Dia tak join sembahyang tadi. Dia tak berserta. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, kenapa? Kenapa kamu tidak solat? Lelaki itu menjawab, saya sedang junub. Junub ni maknanya kata hadas besar disebabkan kerana bersatu suami isteri. Itu kita panggil junub lah. Bahasa junub kita guna kepada orang yang berhadas besar kerana bersatu suami isteri. Sedangkan air tidak ada. Dia tak tahu hukum lagi lah. Dia tak tahu hukum. Maka Rasulullah bersabda lagi, gunakanlah tanah. Demikian itu mencukupi untuk kamu. Itu Nabi kata, boleh pakai tanah. Guna tanah. Ya. Bagaimanapun seseorang itu belum boleh bertayamum begitu saja. Sebelum dia berusaha untuk mencari air. Kena cari. Dia kena usaha. Tak boleh ambil ringan. Kita tak ada air. Dia kena berjalan. Sekurang-kurangnya satu pemanah. Sebagai usul pendapat dia kata sekurang-kurangnya dia kena berjalan itu dalam kadar kalau kita sekarang ni lebih kurang 1 jam lah. 1 jam perjalanannya. Tu jauh tu. Sebelum dia berusaha untuk mencari air, apabila air itu benar-benar tidak ada, atau kalaupun air itu tapi ada merupakan bekalan minuman, ataupun kita kata tadi di perjalanan yang jauh tadi, kalau kiranya nak pergi cari air tu mungkin bahaya, melalui tempat-tempat yang bahaya maka itu pun diuzurkan. Walaupun dia ada tahu di sekian tempat boleh dapat air, katalah sekian tempat saya faham ada air, tapi nak pergi tempat tu dia terpaksa menghadapi kemungkinan bahaya. Ada binatang buas lah. Ada hantu ayah, ada lembu. Maka tak boleh pergi. Tegur yang hantu ayah lah. Kitab tak sebut. Ada bahaya lah. Kita ambil mudaratnya ya. Ada mudarat ada tumbuh. Maka tak boleh. Diberikan kelonggaran. Boleh. Atau kalaupun air itu ada tetapi ia adalah merupakan bekalan minuman atau untuk minuman ternak yang bersamanya. Dia bawa unta. Minuman unta bukan nak ambil air ada air sekadar cukup dia nak minum, sekadar cukup unta dia nak minum. Maka orang ni diberikan uzaran boleh bertayamum. Maka boleh seorang itu bertayamum. Itu nombor 2 ya. Nombor 1. Nombor 2 kerana sakit. Ya. Apabila seorang itu kena luka atau penyakit yang tidak boleh kena air, maka bolehlah dia bertayamum. Dalam hal ini Jabir bin Abdullah berkata, maksudnya suatu ketika kami pergi untuk suatu perjalanan.
Kebetulan salah seorang di antara kami ditimpa sebuah batu sehingga luka kepalanya. Kemudian orang itu bermimpi. Mimpilah, persetubuhan mimpi kita panggil ihtilam. Ihtilam, ya. Sehingga keluar mani lah. Mimpi keluar mani baru jadi hadas. Mimpi tak keluar mani tak ada apa lah. Mimpi dengan syarat kena keluar mani. Itu baru boleh. Lalu menanya kepada teman-temannya, apakah menurut anda saya ini beroleh keringanan untuk bertayamum? Dia kena luka dia berat lah. Ditimpa batu kepala dia tu memang berat, batu bukit. Maka tak dapat tidak, berat sungguh. Maka dia tanya kat teman-teman dia lah, ya, macam mana aku ni boleh tayamum ke tidak ni? Ya? Mereka menjawab, tidak ada bagimu keringanan tu dia. Nabi tak ada lah dalam kumpulan tu. Sama-sama dipak lah. Ya? Kalau Nabi ada, tak adil perkara ni. Ya? Kerana kamu boleh mendapatkan air. Nampak lah. Dia berkata, ayak tak ada. Kalau tak ada ayak, tak apalah. Tapi dia tak baca, dia luka kepala. Ditakdirkan kata dia ambil juga ayak, mati dia mati. Tu dia lah. Wasanya dia ada keringanan. Tiada ada bagimu keringanan kerana kamu boleh mendapatkan air. Maka orang itu pun mandi. Dia mandi lah, kena mandi. Itu ada sah. Kemudian dia meninggal dunia. Setelah kami berada di hadapan Rasulullah, pada balik jumpa Rasulullah, kami sampaikan peristiwa itu kepada baginda. Maka Rasulullah bersabda, mereka telah membunuh orang itu. Nampak? Hampa dah bunuh dia lah. Sedangkan ada keringanan. Tentu mereka dibunuh. Mereka telah membunuh orang itu, tentu mereka dibunuh pula oleh Allah. Allah dibunuh hampa pula. Kenapa mereka tidak bertanya jika tidak mengerti? Tanyalah. Macam mana nak buat orang ni boleh ke tidak? Tahu dia pakai keluar hukum, dia suruh orang tu mandi je. Guna ayam. Rasanya dia ada keringanan. Boleh tayamum. Tak payah kena ayam lah. Sebab penyakit dia tak boleh kena ayam. Luka dia tadi. Berat. Luka kepala kan. Itu tak boleh lah. Makanya itu di antara dasar mengatakan kadang-kadang kita sakit yang mana kita tak boleh kena ayam, kita diharuskan bertayamum. Ya, baik. 3. Jika air terlalu sejuk. Apabila air terlalu sejuk sehingga kita merasa khawatir akan membahayakan diri kita jika kita menggunakannya, ya. Sedangkan kita pula tidak sanggup atau tidak mampu untuk mengubah orang lain bagi memanaskannya. Maka terlalu sejuk sangatlah, tak boleh sejuk. Kalau kita sentuh sejuk sangat-sangat tak boleh, menyakitkan, ya. Ini ada ni di Madinah, ada kes macam ni sampai sekarang. Ada musim kadang-kadang tu Madinah dia sejuk sehingga ada salji, dia ada bukit ni, ada gunung, ada salji. Keadaan saat macam itu kita kena tayamum lah. Kecuali kalau kita ada dalam rumah kita ada heater, boleh kita heater lah, ya, guna heater. Kalau heater tak ada, kita tak dapat tidak, maka boleh bertayamum. Itu sebagai satu kelonggaran. Baik, sambung. Boleh kan? Sejuk, dipanas ke apa ya? Ayak tengah hari panas. Ayak panas. Kita kena biar dia sejuk dulu lah. Sebab tu Zuhur boleh takhir. Semayang Zuhur, Nabi kata boleh takhirkan semayang Zuhur sampai semua jadi sejuk. Antaranya kita sekarang ni ayak pahit lah, panas, panas. Jadi kita nak elakkan supaya tidak jatuh makruh. Dia jadi makruh tu. Ayak tu sah dia ambil, tapi makruh. Ayak makruh kerana dia panas. Itu dia. Jadi maka anda tak dapat tidak, dia oleh kerana dia berlari dalam paip, dia tidak dihukum sebagai ayak musyammas. Tidak, dia cuma panas, makruh tu kerana panas, bukan kerana terjemur oleh matahari. Dia ada dua, terjemur matahari ni kalau dia bertakuk, berada dalam bekas, ya, bekas macam bekas-bekas besi, tembaga. Ayak tu walaupun tak panas, tapi dia makruh. Itu di antaranya lah. Jadi maka tak dapat tidak,
Kalau terlalu panas ni kita boleh, kalau boleh panas kita ayak terlalu sejuk, boleh panas kita panaskan, masaklah ayak tu. Kalau boleh masak, tak boleh masak, tak ada bekas, tak ada kemudahan. Ada heater, tak ada heater juga, masih lagi ayak tu sejuk, kita boleh guna tayamum. Subuh tak boleh tangguh sebab masa ada minit. Kalau Dohok boleh lah. Musim sejuk, Dohok pun sejuk juga ya. Tempat-tempat yang mana ya ada salji kan, tengah hari pun panas sejuk juga. Tu, maka tak dapat tidak, kita boleh bertayamum. Itu satu kelonggaran ya, tayamum. Ada ini tak payah qadha. Sembahyang tak payah qadha. Ya, dia tak payah qadha. Sebab ada ayat dan dia tak boleh guna. Bukan dia tak mau guna, tak boleh guna. Sejuk sejuk, kalau guna juga mudarat ya. Faham? Baik. Dan begitu juga ataupun kalau dia pergi ke tempat terlalu sejuk. Nombor 4, jika seseorang khawatir atas keselamatan dirinya. Apabila seseorang ada melihat air tetapi dia khawatir akan keselamatan dirinya apabila dia pergi mengambil air itu, ataupun kalau dia pergi ke tempat air itu tidak terjamin keselamatan harta atau kehormatannya. Itu bahaya Ataupun dia takut akan kehilangan teman. Dia pergi cari air, balik-balik kawan tak ada. Hilang, jenuh, hilang kumpulan kan. Mungkin dia tak dapat arah perjalanan, tak boleh kesan bagai-bagai. Ataupun di antara dia dengan air itu dihalangi oleh musuh yang amat ditakuti. Ya, sama ada musuh itu terdiri pada manusia atau lain. Itu yang kita sebut hantu raya tadi. Ya, boleh dia macam-macam lah ya, macam-macam kan gangguan, halangan yang kita tak dapat jangka ya, betul. Selain daripada itu termasuk juga orang-orang yang terpenjara. Sedangkan orang yang boleh dia minta tolong mengambil atau mencarikan air tidak ada. Orang kena penjara. Penjara kita ada lah. Dulu lah ni Atau dia sendiri tidak punya alat untuk mengambil air yang terletak dalam perigi yang dalam. Ya, contoh. Itu semua mengatakan halangan menyebabkan dia diberikan kelonggaran untuk bertayamum. Ya. Dalam keadaan seperti di atas, syariat Islam membenarkan seseorang untuk bertayamum sebagai ganti wudu atau mandi wajibnya. Baik, itu yang kelima pula. Air tidak mencukupi, ada yang tak cukup. Apabila seseorang memerlukan air sama ada pada waktu itu atau masa berikutnya, bagi keperluan minumnya atau untuk makanan atau untuk menghilangkan najis yang tidak dapat dimaafkan, maka hendaklah dia bertayamum dan menyimpan air yang ada untuk keperluan tersebut. Imam Ahmad riwayat hadis berkata yang dimaksud sebagai berikut: sebahagian para sahabat bertayamum dan menyimpan air untuk minuman mereka. Ada yang cukup-cukup nak minum, simpan air untuk minumlah. Maka itu diganti dengan tayamum. Habis. Kemudian yang ketiga, mudah tayamum ni cuma kita nak sebut yang ada rumit sikit. Sembahyang kita kena qadha ke tidak kalau tayamum. Ini bab lain ya. Nanti kita sentuh sekejap lagi insya-Allah. Syarat sah tayamum pertama sudah masa waktu. Kita nak ambil tayamum ni kena tunggu masa waktu. Dia tak boleh ambil awal. Macam wuduk kita boleh ambil satu wuduk Bila tahan lagi tak batal boleh guna lagi lah. Wuduk subuh tunggu sampai wuduk zuhur tak batal. Boleh tapi makruh dia sunat tajdid dulu wuduk, memperbaharui wuduk bagus. Jadi waktu wuduk tak batal, sunat kita mengambil wuduk, memperbaharui itu bagus. Tajdid dulu wuduk dia kata. Sebab mengikut perintah Al-Quran, Quran sebut idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Idza qumtum, dan idza tu ada dia punya syarat. Apabila idza ikut dalam ilmu mantik Idza ni apabila kamu berhadas, apabila kamu ada kecukupan air, apabila kamu sihat afiat, apabila kamu ada kelapangan, nampak tak Apabila dah masuk waktu sembahyang, hendaklah kamu basuh muka kamu. Idza, dalam idza tu saja dia punya maksud yang cukup banyak Apabila
Kita terjemah Melayu apabila tak nampak apalah. Tapi kalau Arab ni iza tu dia merujuk kepada banyak kemudahan. Masuk waktu, iza, masuk waktu apabila masuk waktu. Iza apabila kamu sihat afiat. Iza apabila kamu ada kemudahan ayat. Iza apabila kamu sudah bertemu apa? Waktu yang telah jelas. Iza kamu tidak ada halangan apa-apa. Iza kamu boleh melaksanakan jamaah dengan sempurna. Itu iza. Itu mantik, al-mantik dalam bahasa Arab ni. Dia satu kumpulan al-mantik, ya, yang mana memberikan kelepasan. Dia makanya kita ambil wuduk lah. Dua ada wuduk lagi. Dah masuk waktu, iza, kamu ada waktu, kamu ada masa, kamu ada kesempatan, ada kemudahan, ya. Ambil lah wuduk. Ayak tak ada, ayak banyak dah. No? Okey. Ayak pula kamu bayar, pegang bapak free. Kita tambah iza lagi. Okey, kalau ayak dapat free, okeylah. Ayak wakaf sajalah, Tapi ayak wakaf pun kita digalakkan ambil wuduk lagi, ya. Bukan mubazir, ya. Itu pentingnya. Dengan syarat wuduk tak batal lah. Wuduk tak batal, kita ambil wuduk. Dengan syarat wuduk yang pertama itu sudah dipakai oleh perkara yang wajib. Kalau ambil wuduk, sembahyang tahiyatul masjid. Dia tak pakai lagi tau. Wuduk tu belum pakai lagi. Tak sembahyang sunat, Mana-mana wuduk yang kita guna untuk sembahyang sunat, wuduk tu belum pakai wajib lagi. Maka jangan bau wuduk tu. Kecuali wuduk yang sudah dipakai untuk tujuan yang wajib. Sembahyang fardu, sembahyang qadha, ya, sembahyang nazar, itu dia. Tawaf sama ada tawaf sunat tak kira. Tawaf tu adalah rukun bagi satu rukun yang kita kena lakukan. Dia tak dapat tidak, maka kita boleh ulang ambil wuduk baru. Dan jadi dulu wuduk dia panggil, memperbaharui wuduk kita. Itu baik. Bagus, baik. Dan apa lagi kata musannif, sudah masuk waktu tayamum syariah melaksanakan apabila waktu dan dia kena faham, satu tayamum untuk satu fardu. Boleh sunat tak ada had. Satu tayamum untuk satu fardu dengan syarat pula dia ada niat tu. Niat kena ambil kira. Niat dia mengharuskan fardu, kena sebut. Aku mengambil tayamum, ingatlah niat dia, ya. Aku mengambil tayamum bagi mengharuskan fardu solat. Tak sebut fardu, tak boleh sembahyang tu fardu. Tayamum tu tak boleh. Berat tu lah. No? Boleh. Itu waktu je. Jadi kalau kita nak sembahyang fardu, satu fardu dengan beberapa sunat, niat wuduk dia, niat tayamum macam tu, Jangan lupa, Aku mengambil tayamum bagi mengharuskan fardu solat. Baru boleh sembahyang fardu, tayamum tu dengan beberapa sunat yang lain. Jangan juga. Baik. Jangan. Baik. Jadi makanya dengar kembali, Jangan dia dengar. InsyaAllah. Faham? Dan apa nama tadi yang tayamum syariat melaksanakan apabila waktu sudah masuk. Ini kerana tayamum itu hanya dibolehkan bagi orang yang terpaksa. Jadi apabila dilakukannya sebelum masuk waktu, maka unsur keterpaksaannya menjadi hilang. Ya, sebab ketika itu belum wajib baginya melakukan tayamum. Tayamum ni dia masuk dalam kumpulan apa? Dalam kalangan karihah, paksa. Sengaja tak boleh tayamum. Ada wuduk, ada ayak saja ambil tayamum, tak boleh. Sengaja. Lupa lagi tak boleh. Nampak? Dia kena dengan keadaan terpaksa. Terpaksa ambil tayamum kerana tak ada ayak. Nampak? Itu istilah dia. Faham, Dia makan kerana itu, dia kena ambil bila masuk waktu. Ada beberapa perkara yang kita kena faham lah. Contohnya lagi orang perempuan yang istihadah. Istihadah ni maknanya menanggung darah penyakit. Sesudah selesai tempoh haidnya, datang lagi darah macam darah biasa tu. Maka dihukum sebagai darah penyakit. Maka orang perempuan tu kena sembahyang lah. Dia nak sembahyang tu, dia kena ambil wuduk, dia ambil wuduk lah bila masuk waktu.
Tak masuk waktu tak ambil uduk. Tak ada ambil uduk awal. Ini perempuan istihadah yang punya darah penyakit. Banyak apa pula ni? Bunyi. Banyak dorong. Oh, 7 syuruh. Syuruh. Okey. Alhamdulillah. Unik sikit lah. Baik. Sambung jadi pendek kata, orang perempuan yang istihadah yang punya darah penyakit ni, bila masuk waktu baru dia boleh ambil wudu. Dia kena istinjak dulu, basuh elok-elok semua, kemudian pakailah pampers ke apa benda ke, kemudian dengan segera mengambil wudu. Wudu dia pun macam tu juga. Aku mengambil wudu, niat dia tu bagi mengharuskan fardu solat. Kalau tak niat begitu tak sah. Sebab dia sentiasa berhadas. Orang darah penyakit, perempuan darah penyakit ni, dia sentiasa berhadas. Mana ada masa dia posih, dia duduk berhadas. Daimul hadas dia panggil. Sentiasa berhadas. Maka oleh kerana dia bukan tegahan kerana haid, maka dia kena wajib sembahyang, maka dia melakukan solat dalam waktu. Jadi kena dalam wudu dia pun lain lah. Niat wudu pun lain. Bukan macam orang biasa. Aku mengambil wudu bagi mengharuskan fardu solat. Hafal Melayu tu dah, Arab tak payah. Arab pening pula, duduk hafal apa 5 minit lebih. Duduk cari niat kan. Nawatul wudu'a istibahatil fardi solat tu Arab dia. Kalau Melayu dia akan mengambil wudu bagi mengharuskan fardu. Kena sebut fardu. Tak sebut fardu tak boleh. Fardu tu kena masuk. Sebab ada kait sebagai syarat solat kan. Sebab tu kita dalam takbir kena ada fardu kan. Ta'arud. Aku sembahyang fardu, nampak? Maka tu wudu pun kena fardu juga. Tayamum pun kena fardu juga. Tidak tak boleh. Ada syarat dia niat tu. Rumit sikit dalam mazhab Syafi'i ya. Cukup teliti. Baik. Maka kata musannif, tayammum adalah salat dalam maksudnya kerana tayammum hanya dibolehkan bagi yang terpaksa. Jadi apabila dilakukan sebelum masuk waktu, maka unsur keterpaksaan itu hilang. Tak pakai. Kedua, telah berusaha cari air. Bagi orang yang telah berusaha mencari air tetapi dia tidak berjaya memperolehnya, atau kalaupun air itu ada tetapi dia menemui hal-hal seperti di atas, maka bolehlah dia bertayamum. Dan tadi kita sebutlah ada bahaya, nak pergi tempat tu bahaya ya, ataupun mungkin jauh sangat daripada yang wajarnya. Kecuali bagi orang yang sakit yang memang telah dibenarkan oleh syarak untuk bertayamum. Bagi orang yang tidak syaratkan menjadi air, memang tak boleh kena air, tak payah mencari air lah. Masuk waktu tayamum, ya, tak boleh lah ya. Dan tayamum dia jadi ini sudah dikira sah, sembahyang tidak payah diqadha. Kemudian dengan tanah yang suci, mesti dengan debu tanah, sa'idan tayyibah. Al-Quran sa'idan tayyibah, tanah debu yang suci. Ini ada dulu sikit lah masa bab haji ni kan. Ini petua daripada ustaz-ustaz Indonesia, bukan ulama Indonesia, ulama dah, ustaz-ustaz Indonesia. Dia bawa jemaah haji kan. Dia kata dalam kapal terbang nak ambil wudu tak boleh kan. Main pakai tepuk kursi. Kursi dia kata debu. Kursi dalam airport tu, dalam kapal terbang tu, mana daripada pergi polis tu, kursi tu. Kursi tu debu, bila masuk waktu, pakai main tepuk. Orang belakang tepuk lah, seat. Orang depan lah, tepuk seat. Satu muka tepuk dia sekali tangan. Debu atas kursi tu ambil kira. Itu bukan debu tanah. Ya. Tidak sah. Tu ada betul kacau lah. Cuma pakai tepuk. Ya. Tu lah, tak boleh. Memang dalam terbang tak boleh tayamum. Sealim-alim, sefaqih-faqih, Allah yarham Dr. Harudin, dia pun silap. Dia suruh jemaah haji bawa sabuk tayamum. Dia silap. Dia punya alim begitu pun, kadang-kadang dia terlepas. Dia kata apa? Kemudian tarik balik. Dia kata jemaah haji hendaklah masing-masing bawa satu paket.
tayamum dia kata. Bila sampai waktu sembahyang pakai tayamum. Jambu habis tuan-tuan. Semua pakai 400 jemaah haji tepuk kan, pakai debu kan. Debu pula kita bila tayamum ni kita kena tiup sikit. Tiup, bila kita tekan sunat kita tiup sikit supaya dia tak tebal. Debu dia tak tebal. Kalau semua 400 orang untuk duduk tiup, nampak tak? Bersin pramugari. Ya. Yang dia silap. Walaupun dia alim tu, kuat alim sungguh kan. Dia termasuk di antara ulama Syafi'iyah tahu tak? Al-Haruddin. Ulama Syafi'iyah. Itu dia main kan. Tentu dia tersasul sikit. Kita saya pun tersasul sikit dia. Silap sikit. Tarik balik. Tak betul ya. Maka tu tak boleh tayamum dalam kapal terbang. Tak ada. Mendebu kan kita buat kan kapal terbang jadi debu. Jenuh dah kena saja kena vacuum pula. 400 orang punya debu ni. Bukan seorang. Kacau. Boeing 737. Kacau kan? Apakah tu tak payah pakai tayamum lah ya. Kita sembahyang hormat waktu ya. Hormat waktu nanti sampai tempat kita sejahtera, sampai di mana-mana dah elok okey. Kita kena ulang sembahyang lah. Kalau ada waktu lagi kita ulang baliklah sembahyang tu. Tak ada waktu kita qada lah. Qada dia qada yang diharuskan. Bukan satu qada yang melampau sebab kita ada keuzuran. Baik. Ya. Spray boleh. Spray boleh. Spray dia tak begitulah. Ayak dia kering. Dia tak apa-apa dia saja keringnya tu lah. Tidak berikan apa-apa gangguan lah ya. Dalam suasana dalam kapal terbang tu. Spray boleh ya. Untuk muka, tangan, untuk uduk lah ya. Atas kaki kena jaga lah. Kaki kita kena lapik kain, lapik tuala ya. Angkat sebelah kaki kanan, bubuh atas lutut kaki kiri, bubuh tuala, spray. Kemudian lap. Kemudian basuh pula kaki kiri, lap. Uduk boleh ya. Muka kita spray tapak tangan, boleh sapu dah. Spray ayak tu berlari tapak tangan boleh lah. Nampak ya. Spray tapak tangan tu. Jangan angkat sampai dah rata ayak semua. Sekali sapu cukup dah. Boleh spray di muka. Tapi spray muka ni dia mungkin dia boleh jatuh ayak bawah ke lantai. Jadi kita spray tapak tangan. Spray tapak tangan. Cara mudah. Boleh. Itu pun tak digalakkan. Tak digalakkan. 400 orang spray. Ada masalah juga tu ya. Kaedah nak spray tu lah ya. Nak spray tu terberat sikit, ayak lebih. Nampak tak? Maka tu eloknya kalau boleh jauhilah. Mereka kita seorang je terbang tak apa. Yang pilot tak ada, siapa tak ada kita seorang tak apa lah. Pilot tak ada, kapal saya jalan lah. Sudah jawab lah. Okey, sambung ya. Nombor 2 kita baca dah kan. Nombor 3 dengan tanah yang suci habis. Baik. Kemudian rukun tayamum. Okeylah. Rukun tayamum pula yang pertama niat. Niat. Seseorang yang hendak melakukan tayamum hendaklah berniat dalam hatinya untuk menunaikan solat atau ibadat lain yang hendak dikerjakan, bukan semata-mata untuk menghilangkan hadas saja. Kerana pada dasar tayamum itu tidak dapat menghilangkan hadas. Ia hanya dibolehkan untuk melakukan solat kerana darurah. Dia masuk dalam kumpulan serupa, sama dan hakiki. Dia ada 3, hakiki, sama dan serupa. Bab suci kalau kita halusi balik dalam Sabil dan Muhtadin dia tunjuk. Ya. Macam kita tak boleh bersuci dengan air, kita guna tisu. Ya, tisu. Jadi apa? Dia jadi serupa, dia jadi sama. Dia mana boleh sama dengan guna air? Ya. Orang yang beristinja dengan guna kertas, guna tisu, guna batu, dia hanya serupa, bukan sama.
serupa macam guna ayak. Tapi dia bukan sama dengan ayak. Kalau sama dengan ayak, orang istinja jadi imam. Makmum basuh dengan ayak, tu imam basuh dengan cadik batu. Darjat dia tak sama. Tak sama. Tu dia kata serupa je. Dia bukan sama. Sebab tu dia kata beristinja dengan menggunakan tidak menggunakan air lain daripada air, dia hanya serupa tapi dia bukan sama. Sebab itu imam yang beristinja, makmum yang wuduk, makmum tidak sah untuk imam beristinja dengan batu. Tak boleh. Nampak ya? Tayamum tak apa boleh. Imam yang bertayamum, makmum mengikut imam. Makmum ada wuduk, imam tayamum. Dengan syarat tayamum imam itu tidak perlu kepada qada. Imam tu tak payah qada sembahyang tu, maka kita boleh ikut imam tu. Imam yang bertayamum, makmum yang wuduk, boleh ikut imam bertayamum. Dengan syarat tayamum imam tu, imam bertayamum itu tak payah qada sembahyang dia. Contoh, kawasan kita ni ada ayam. Kawasan kita memang kawasan ada ayam lah, kan? Ya? Tiba-tiba putih, satu orang tak ada ayam. Tak ada ayam, Dia tak ada ayam, semua pakat ambil tayamum lah. Imam pun ambil tayamum lah, betul tak? Tak ada ayam. Tiba-tiba datang satu jemaah. Jemaah ni mari pada tempat lain. Mereka ada wuduk lah. Mereka ada wuduk mereka tak boleh ikut imam tayamum. Kenapa? Imam tayamum ni, dia kena qada sembahyang dia balik bila ada ayam. Kerana tempat dia ada ayam. Lazim tempat dia ada ayam. Dia faham? Faham tak? Maksud? Nampak? Okey. Siapa tak nampak? Dia angkat tangan. Maksud? Semua faham Angkat tangan tu boleh. Angkat kaki tak faham. Angkat tangan je. Okey. Jadi maknanya kata, sebab kawasan ni ada ayam, tiba-tiba terputus tak ada ayam, kita sembahyang pakai tayamum lah. Maka sembahyang apabila kita dah jumpa ayat balik, dah dapat ayat balik, sembahyang kita dalam tayamum tu wajib kena kotor. Faham ya? Imam macam tu, makmum yang wuduk tak boleh ikut. Makmum yang wuduk tak boleh ikut dia. Sebab dia punya darjat tak sama. Serupa saya nampak serupa, tapi tak sama. Sebab itu kita dalam wuduk tu, dalam bab ni dia panggil serupa, tak sama. Itu faham dia. Jadi maknanya kata tadi, dasar hukum mengambil wajib tayamum dikias kepada wajibnya niat pada wuduk. Kedua, menyapu muka dengan tanah. Debu lah. Debu tanah lah. Yang ketiga, menyapu kedua-dua tangan dengan tanah hingga kedua mata siku. Tak payah lengan, tak payah. Tak payah ke lengan, tak payah. Kalau wuduk sampai lengan, sunat. Kalau tayamum tidak sampai siku. Yang keempat, tertib lah. Iaitu mendahulukan dahulu dan kemudian ini juga beralasan dengan perlunya tertib pada wuduk. Namun begitu, ada juga ulama yang mengatakan bahawa tidak wajib tertib pada tayamum. Ulama yang kata tadi ini Imam Hanafi. Mazhab Hanafi, dia boleh sapu tangan dulu, kemudian sapu muka. Wuduk dia bersawar. Mazhab Hanafi Mazhab Hanafi ni dia ambil wuduk, dia boleh mula basuh kaki dulu. Itu yang saya tengok di Mekah. Lama lah ni. Jemaah orang Malaysia lah, dia bawa package saya lah. Dia ambil wuduk, nampak? Dia basuh kaki dulu. Dia kata kaki kotor, kena basuh kaki dulu lah. Betul tak? Logik akal kata kena basuh kaki, kaki kotor kan? Kaki yang bijak ubi. Basuh kaki, basuh semua. Kemudian baru dia basuh dia punya tangan pula. Dia basuh tangan, baru basuh muka. Dia basuh muka, sapu kepala. Habis sapu kepala, dia sapu telinga, dia berjalan, dia sembahyang. Melayu. Orang Melayu Saya tahan dia. Jemaah pakai, dia kata tadi buat apa ni? Dia ambil uzuk lah. Mula basuh kaki. Kaki kotor dia kan, basuh kaki dulu. Itu dah. Nampak? Jadi saya kata ni, entah mazhab Hanafi kot. Hanafi siapa? Dia tanya. Itu dia. Mazhab Hanafi boleh. Mazhab Hanafi wuduk dia tak ada niat.
Orang Hanafi, orang India, Pakistan, di mazhab Bangla. Jadi mazhab Hanafi lah. Depa wudu depa tak ada niat. Dalam mazhab Hanafi wudu tidak payah niat, tayamum wajib niat. Ada beza pula kan? Dan dia boleh mula wudu tu dengan basuh apa dulu boleh. Dia nak basuh kaki dulu boleh, nak basuh tangan boleh, nampak lah ya. Tapi Imam Hanafi kata berdosa. Dia tak kata tak, dia kata wudu tu sah tapi berdosa. Pasal apa berdosa? Dia tak ikut tertib yang Quran sebut. Tu saja. Nampak tak? Ya? Even tak ada wudu pun sembahyang dia sah tapi berdosa pasal tak ada wudu. Itu Hanafi. Ya? Sembahyang dia sah tapi berdosa. Karena wudu bagi mazhab Hanafi bukanlah syarat sah sembahyang. Dia wajib yang berdiri sendiri. Nampak tak? Itu beza lah. Hanafi kita tahu sikit lah. Beza-beza dia kita tahu dulu lah. Macam kita bangun daripada sembahyang kan. Orang bangun sembahyang, daripada kita duduk, kita sujud, kita sujud balik, nak bangkit rakaat. Ya. Kalau Syafi'i kita tekan dengan tapak tangan. Kan tapak tangan baru nak bangkit. Syafi'i. Kalau Hanafi tak boleh tekan tapak tangan. Dia kena tekan lutut, bangkit terus. Tekan lutut, bangkit terus. Tekan lutut, bangkit terus. Jangan letak tangan tapak tangan atas tempat sujud. Itu dalam mazhab Hanafi tak boleh, ya. Kecuali kalau memang kita tak mampu juga kena tekan, kecuali. Dia sama dengan Hambali. Hambali pun sama juga, tak boleh tekan tapak tangan. Bangkit terus, tekan lutut, tekan sambil tekan lutut, bangkit. Itu mazhab Hambali dan Hanafi. Syafi'i dia suruh tekan tapak tangan. Yang ni tak ada. Dia dalam tekan lagu ni kan. Ni. Orang nak tekan pegang penumbuk kan. Pasal kapet yang ek lah. Tekan lagu tu. Cuba aja simen. Dia buat betul. Pakai cincin pula boleh. Hadis yang mungkar. Hadis yang kata dengan tapak tangan ni pakai penumbuk naik ni. Hadis mungkar. Hadis palsu. 3 hadis ada. 3 hadis saja. Ya, ada lah. Okey, yang tu sunnah apa? Sunnah orang buat roti. Bukan sunnah Nabi. Yang tekan dulu dah. Nak naik tekan dulu tu. Okay? Dia tegur tu imam. Entah duduk tengah ni mana anda ambil adik. Dia tak ini lah cara orang buat. Orang dia buat. Saya tanya di mana Zubair. Ya. Saya nak abang hadis Nabi tahu. 3 hadis ada. 3 hadis itu hadis mungkar. Di mereka hadis. Yang reka ni mungkin orang buat roti ya. Di Mesir orang buat roti pakai ni. Sampai sembahyang pun dia pakai yang ni. Nampak? Ya, daripada buat roti pakai penumbuk. Uli roti. Sampai sembahyang pun bawa. Tinggal jangan buat. Kalau buat benda tu jangan buat. Ikut orang Arab ni tak betul. Orang Arab bukan semua buat betul. Bukan semua orang Arab betul. Saya kata Arab dia pakai jubah betul lah. Ikut apa dia buat. Nampak tak? Dia korek hidung kita korek. Ya, janganlah tapak tangan. Tapak tangan ni cukup besar ni. Ni besar. Dan dia ada medical value tu. Medicinal value cukup tinggi ni tapak tangan ni. Kita tekan tadi ni 5 jari ni terus ke lang. Dia ada urat terus ke kita punya paru-paru, terus ke telinga. Penting tak? Telinga terus ke ni dahi kita bahagian fikir. Dia hubung kait dengan sujud. Kita kena baca kitab lain pula. Kitab tu memang orang tak banyak buat. Kitab Ibn Sina. Ya, terang pasal apa tapak tangan. Ingat jangan pakai ni dah. Jangan. Bukanlah taubat, jangan pakai lah. Makruh. Tak ada pahala. Lagi satu mudarat. Ada mudarat. Mudarat. Satu orang perempuan yang ni boleh buka. Dia tak kira aurat. Belakang ni bukan aurat. Boleh buka kan. Sebab dia tak ada value. Ya, tak nak value. Nipih. Isi pun tak ada kan. Apa kata? Sini tak payah. Sini kita boleh rasa feeling. Sini kita tak boleh rasa. Dia tak ada rasa. Deria rasa tidak ada. Ya. Kalau tapak tangan kita boleh rasa kan. Boleh rasa. Ya. Badan kita boleh rasa. Kepala kita boleh rasa. Darah kita boleh rasa. Jantung kita. Ya. Boleh rasa tulang belakang kita. Oh banyak ni tapak tangan. Ya.
kita jumpa dan sempat kita tegur. Untuk kebaikan dia. Jangan pakai mengikut. Kita kena tengok dalil. Akan datang pak sembahyang kita akan jumpa lah benda tu. Hadis tu akan ada lah. Sambung macam hadis, macam makan garam. Kan dalam kata garam sunnah Nabi. Garam bukan sunnah Nabi. Kita makan garam, satu hari kita makan garam. Garam ni sunnah tabib. Sunnah tabib. Sunnah doktor. Bukan sunnah Nabi. Dalam rumah Nabi mana ada garam? Garam gula asam Jawa mana ada dalam rumah Nabi? Nabi bukan makan ikan goreng macam kita. Nabi makan gulai kari. Dalam rumah Nabi tak ada garam ke apa? Aisyah kata dalam rumah kita tidak ada apa? Tidak ada hitam, tidak ada putih. Nabi kan? Aisyah kata, ya Rasulullah, tidak ada hitam, tidak ada putih. Hitam tu korba, putih tu air sejuk. Tidak. Nabi orang masak hantar. Sup. Nabi itu bawa ada garam. Nabi tak simpan garam dalam rumah. Dia makan garam. Sunnah tabib kata elok makan garam. Hadis-hadis tentang garam ni hadis mungkar, hadis palsu. Nampak tu banyak orang kata kan, garam sunnah Nabi. Pembohong. Man kadzaba alayya muta'ammidan faltabawwa maqda'u 'anil nar. Nabi kata, barang siapa bohong dusta atas nama aku, atas diri aku, ambil tempat duduk neraka. Kacau. Jangan dua reka. Jangan reka. Nabi tak kata, jangan kata. Nabi tak buat, jangan buat. Standar tu garam. Dia adalah semata-mata sunnah tabib. Boleh. Sunnah tabib. Tabib dulu katalah tabib daripada Jepun. Tabib daripada China yang kata garam tu. Depa yang kata garam, makan garam bagus sikit-sikit lah. Jangan banyak. Sebab tu kita orang Melayu dulu pun kenduri, dia ada mangkuk garam sikit. Mangkuk garam kan? Dan ni tak ada lah. Dulu mangkuk garam dia ada dalam hidang 4 orang dia ada. Batil kecil ada garam sikit. Semua pakai ambil garam. Tu pun orang tak makan. Nampak ya? Tinggal begitu ya. Mai satu puak lagi. Ni semua mengarut lagi teruk. Dia kata mengarut tu tak jadi apalah sebab yang tu bukan sunnah Nabi. Kalau ke sunnah Nabi batal syahadah. Baik, sambung kita kaitkan sikitlah ketemu. Jadi katanya tadi yang kita lihat tadi ni habislah 4 muka surat syaratnya. Kemudian yang kata tadi yang kedua, menyapu muka dengan tanah, menyapu kedua dan tangan dengan tanah hingga kedua dan 4 tertib. Cara bertayamum. Nombor 5 muka surat nombor 3 tadi. Muka surat. Setelah tanah berdebu atau lain-lain benda yang boleh digunakan untuk bertayamum itu tersedia di hadapan kita, maka kita tanamkan niat dalam hati. Selepas itu sebaiknya pula kita membaca basmalah, bismillah lah. Bismillah itu namanya basmalah lah. Ringkasnya basmalah. Ya, sebelum menepuk kedua-dua tapak tangan kita ke tanah yang di hadapan kita. Untuk lebih lengkap, baiklah kita turunkan hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Aku junub dan tidak mendapatkan air, kemudian aku bergelimang dengan tanah lalu aku solat. Dia berguling di atas tanah. Dia tak tahu nak buat apa. Nampak? Dia ada junub, aku nak macam mana nak keadaan besar. Keadaan besar seluruh anggota Dia faham seluruh anggota. Dia bergolek di atas tanah. Berguli macam kucing. Kucing jumpa debu kan, berguli dia. Dia pergi sembahyang. Tapi dia pergi habaq Nabi tak gerak lah, tengok Nabi jaga lah. Orang begitu kita gerak. Sayyidina Ali betul. Sayyidina Ali buat macam tu juga. Sayyidina Ali dia junub. Sayyidina Ali tu dia tak dapat penerangan lanjut. Kebetulan lepas-lepas datang turun ayat tentang tayamum ni, berlakulah junub dekat dia. Pakai dia berguling tu tanah. Berguling ke tanah. Lalu Nabi lalu tepi dia. Ya. Ali, hang buat apa ni? Dia kata tayamum ya Rasulullah. Tentu Nabi ada senyum pada lah. Ya. Nantilah kalau hang nak tayamum sekali, hang sapu muka dengan tangan saja. Sejak pada itu Nabi bergelar Abu Turab, nama dia.
Ali dengan gelaran dia Abu Turab. Turab ni tanah. Gelaran dia lah Abu Turab. Itu nama salah satu pada gelaran Sayyidina Ali. Tu. Ya. Jadi kita ni lah. Jadi kita buat tanah tu. Sekarang kita ambil moden sekarang ni, kita ambil tanah, kita poin balik atas seorang abang dia. Jangan banyak, sikit lah. Poin sikit lah. Ya. Kemudian kita sapu tu. Ratakan dua atas kertas, atas seorang abang rata. Bagi dia ada debu lah. Ya. Nampak debu sudah. Kita rasa debu tu dah kena, bukan nak kena nampak kan. Kalau penuh debu, ini jadi lagu tikui dalam beras lah. Ha? Habis dia tanya, mau jadi macam tikui dalam beras. Awak ni siapa? Lepas tu dia suruh sapu. Biar kita nampak ada debu tu lah atas seorang abang tu. Jadi kita letak Bismillahirrahmanirrahim. Tu cara dia. Bismillahirrahmanirrahim. Atau Bismillah saja pun boleh. Tak. Sebenarnya kita tepuk tu, jangan faham, jangan lupa tempat itu tepuk tu. Saat ni kita tengok tempat tangan tu, dia sunan buih. Bukan buih lagu labi tu. Itu pakai lena tu imam lah. Buih tu bagi nipih. Sambil niat lah. Sambil duduk mai tu niat lah. Aku bertayamum bagi mengharuskan solat. Sapulah muka. Cincin pakai lah. Cincin pakai lah dua-dua ni. Dua-dua cincin pakai, jangan buang. Sapu. Kan? Okey. Kemudian tepuk kali kedua, jangan tepuk tempat yang sama. Tepuk tempat lain. Hak sama tu dah jadi mustamal. Tepuk tempat lain pula. Tepuk kali kedua. Yang kedua ni tak payah tiup dah. Tapi cincin kena buka. Jangan pakai cincin. Kalau pakai cincin, debu tak sampai, tak kena. Lepas tu suruh, wajib kena buka cincin, bukan sunat. Wajib kena buka cincin tu. Sehingga tanah tu dapat mencapai, kena jari-jari kita. Kemudian kita pun, tak gitu, buah belakang ni. Jangan pergi kacau depan ni, depan ada tanah, kanan ni. Buah belakang ni, kita pun lorot lah. Nampak? Tu dah. Sapu belakang ni. Habis. Ni pasir ni debu ni tak pakai ni. Nampak tak? Yang ni pula buah belakang ni. Kiri pula. Betul. Ya. Tolak tu. Habis. Tu. Mudah kan? Boleh? Okey. Okey. Faham ya? Okey, baik. Baik. Jadi hadis yang kita baca tadi ini, aku junub dan tidak mendapatkan air, kemudian aku bergelimang dengan tanah lalu aku salat. Hal itu ku cerita kepada Nabi. Ya, maka baginda bersabda, cukuplah apabila kamu lakukan seperti ini, dipukulkan kedua telapak tangan ke tanah, lalu hembus. Nampak? Hembus, Nabi kata. Kemudian disapukan ke muka dan dua telapak tangan. Kalau ikut hadis ni, sekali tepuk ya. Sekali tepuk ikut hadis ni kan. Sekali tepuk kan. Yang ni yang dipakai oleh Imam Hanafi. Hadis ni dipakai oleh Imam Hanafi. Syafi'i tak pakai hadis ni. Ya, hadis ni kata sekali tepuk sapu muka dengan tangan, nampak? Ya. Adapun menurut susunan kalimah yang diriwayat oleh Imam Daraqutni, maksud hadis ini adalah cukup apabila kamu pukulkan kedua-dua tapak tangan ke tanah, lalu engkau hembus, lalu sapukan muka dan kedua tanganmu hingga pergelangan tangan. Maknanya sekali, bukan? Kita tak pakai itu. Berdasar hadis di atas, dapatlah kita ambil pengertian bahawa mengambil tanah itu cukup hanya dengan satu kali pukulan saja. Dan menyapu tangan itu hanya hingga pergelangan tangan. Pendapat berdasar hadis ini di atas dipegangkan oleh Malik dan Imam Ahmad, termasuk Imam Hanafi. Mazhab Maliki, mazhab Hanbali, mazhab Hanafi pakai hadis ini. Sekali tepuk aja, tak payah dua. Tetapi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah satu pendapat. Imam Hanifah mengatakan bahawa memukul tanah itu mestilah dua kali. Sekali tepuk untuk muka, sekali tepuk untuk kedua-dua tangan. Dia ada hadis lagi, hadis lain lagi, ya. Jadi kita pakai yang dua lah, dua kali tepuk lah. Baik. Perkara yang batalkan tayamum. Semua perkara yang batalkan tayamum wuduk lah, apa-apa yang batalkan wuduk itu batal tayamum lah. Mudah faham lah. 5 perkara yang batal wuduk, ada 5 perkara. 5 perkara juga kita apply kepada tayamum, ya. Baik.
Juga bermakna membatalkan tayamum. Kemudian ditambah dengan satu perkara lagi, iaitu apabila melihat air. Artinya apabila orang yang bertayamum melihat atau bertemu dengan air yang boleh digunakan untuk bersuci, maka dengan sendirinya tayamumnya menjadi batal. Atau tambah satu lagi. Tengah-tengah duduk sembahyang, tayamum, hujan turun. Betul. Bukan hujan turun di luar. Dia duduk sembahyang tu, hujan jatuh saja dia. Nampak ya? Hujan di luar dah lagi. Jangan pergi batal nak sembahyang, ayah hujan turun di luar. Turun hujan berhenti, yang kejauh. Nampak tak? Maka tu dia kata, tengah-tengah duduk sembahyang tu hujan turun dan kita punya sembahyang batal. Nampak tak? Cepat kita kena ambil uduk. Ambil uduk. Basuh, capur muka, sapu tangan cepat-cepat ayat hujan tu, sapu kepala. Tak payah kita berjalan jauh. Tak payah. Ya, kita basuh kaki. Tapi dia boleh angkat takbir baru dalam hujan. Orang sembahyang dalam hujan, basah semua. Orang sembahyang dalam hujan, yang sekitar tadi orang sembahyang dalam hujan. Ya, tak ada tempat lain dah. Dia sembahyang tepi jalan, kata di kaki lima orang hujan turun. Dia kena sembahyang juga. Nak cari tempat berlindung tak ada kan. Ya, nak masuk kedai orang tak bagi. Ya, maka orang ni tengah-tengah sembahyang turun hujan. Maka dia punya tayamum batal. Dengan sendirinya batal. Baik. Hal ini tegas oleh Rasulullah dalam sabda baginda, debu yang suci itu mensucikan orang Islam walaupun tidak mendapat air selama 10 tahun. Apabila telah mendapat air, basuhlah kulitnya. 10 tahun tak ada air. Duk tayamum tu dah 10 tahun. Tiba-tiba turun air, dapat air, maka dengan sendirinya sembahyangnya adalah batal. Dasar hukum ini diperbahagi oleh imam yang 4. Namun mereka berbeza pendapat dalam hal melihat atau menemukan air ketika solat sedang dilakukan. Imam Syafi'i berpendapat bahawa orang itu boleh meneruskan solatnya, demikian juga Imam Malik, tapi Imam Abu Hanifah berpendapat hendaklah orang itu menghentikan solatnya lalu berwudu, kemudian kecuali solat yang sedang dilakukannya itu solat jenazah atau solat hari raya. Ini satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Satu lagi pendapat mengatakan dengan sendiri sembahyangnya batal. Ya, itu menurut kaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Ya. Bagaimanapun Imam Ahmad menegaskan bahawa orang itu hendaklah menghentikan solatnya dan kalau diteruskan juga solatnya dihukum batal. Mazhab Hambali. Ya. Ya. Untuk mendapatkan pendapat para imam mujtahid ini, eloklah kita menelaah riwayat sampai oleh Abu Sa'id Al-Khudri. 2 orang lelaki pergi melakukan perjalanan. Maka datanglah waktu solat sedangkan mereka tidak membawa air. Maka bertayamumlah mereka dengan tanah yang baik dan menunaikan solat. Tidak berapa lama kemudian mereka menemui air. Maka seorang di antara mereka mengulangi wuduknya dan solat, manakala yang seorang lagi tidak mengulang. Dua orang. Lantas mereka mendapat Rasulullah dan menceritakan peristiwa itu. Bersabda Rasulullah kepada orang yang tidak mengulangi solat, anda telah berbuat sesuatu dengan sunnah dan solat anda telah terpenuhi sah. Kemudian Rasulullah tengok pula kepada orang yang mengulang sembahyang, anda mendapat ganjaran 2 kali lipat. Dapat 2 kali pahala. Ya. Sembahyang dengan tayamum tadi pun dapat pahala. Anda batal tayamum tu, ambil balik wuduk, sembahyang dalam wuduk, dapat pahala lagi, dapat 2. Jadi dua-dua boleh. Jadi Imam Syafi'i ada 2 pendapat, boleh pakai maknanya boleh. Di samping itu yang perlu kita ketahui ialah bahawa tayamum hanya boleh digunakan untuk sekali solat sahaja, atau lebih tegasnya seorang tidak boleh mengumpulkan 2 solat fardu dengan satu tayamum, tak boleh. 1 fardu, 1 tayamum saja. Demikian pendapat Imam Syafi'i, Maliki dan Imam Ahmad. Ini sesuai dengan pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan termasuk sunnah Nabi tidak solat dengan tayamum kecuali 1 kali tayamum untuk 1 solat fardu. Nabi buat macam itulah, 1 fardu, 1 tayamum. Bagaimanapun Imam Abu Hanifah, Hanafi mengatakan bahawa kedudukan tayamum ini sama kedudukan wuduk, yakni dia boleh digunakan untuk 2 atau beberapa solat. Imam Hanafi kata boleh, ya, asalkan tidak datang hal yang membatalkan. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Hasan Al-Bisri dan Imam As-Sawri. Ya, jadi di sini kita ambil faham orang dalam keadaan uzur untuk di hospital kan. Jangan kata nak wuduk tayamum, payah. Kalau kita sudah tayamum, dia sudah tayamum,
maka dia sembahyang lagi sekali. Kalau dia tak ada sabuk tayamum, dia boleh guna tayamum yang mula tu untuk menyambung sembahyang dia. Itu satu keuzuran, satu kelonggaran dalam mazhab Syafi'i boleh. Bagi orang sakit. Orang sakit ni ada istimewa kan. Katalah sembahyang zuhur dah dengan tayamum. Nak tayamum tu pula, ya. Dah masuk asar, tak ada sabuk tayamum pun tak ada. Orang nak turun tayamum pun tak ada dekat dia. Maka dia boleh sambung sembahyang asar dengan tayamum yang zuhur tadi bertalfiq, bukan taklid, talfiq. TALFIQ, talfiq mazhab Hanafi. Boleh. Itu boleh. Boleh. Sunat-sunat tayamum membaca basmalah, mendahulukan anggota kanan daripada kiri, mualah turut-turut. Ya, dia sembahyang dia semua. Tadi ini macam mana sembahyang kita nak qada ke tidak? Ada kita ambil sikit ulasan di sini. Saya nak jelaskan apa di bagi habis. Tuan-tuan, kalau kita tayamum ni bagi orang yang sakit, demam ataupun sakit yang tak boleh kena air, maka dia guna tayamum, maka sembahyangnya tidak payah qada. Bila dia sihat besok, dia tak payah qada. Ya, orang dalam perjalanan musafir, ya, kita tak ada tempat singgah yang pasti. Tidak ada tempat yang boleh bermukim maknanya. Bermukim ni singgah salah. Ya. Macam kita ada R&R tak boleh singgah. Tak ada R&R pun tak ada apa. Perjalanan tu kosong kiri kanan. Tak ada apa benda. Maka kita bertayamum di satu waktu ke satu waktu, sembahyang tu semua tak payah kita ulang. Sah. Tapi kalau kita boleh jumpa R&R, boleh jumpa singgah, tak boleh. Sembahyang tu yang kita tayamum tadi kena qada balik. 2. Nombor 3. Waktu bagi orang yang masuk dalam kumpulan sahibul jabirah, ni tak masuk dalam kitab kita. Tak, kita tak ada. Sahibul jabirah ni orang yang berbalut. Ya, berbalut anggota-anggota wudu atau anggota-anggota badannya untuk hadap besar. Mana-mana berbalut, maka dia kenalah bertayamum. Contohnya tangan dia berbalut. Luka, dia balut tangan. Balut, tangan, balut, luka. Ya. Jadi bila dia ambil wudu, dia mula dengan basuh muka kan. Wudu basuh muka dulu. Basuh muka, niat, okey. Baik tangan pun basuh tangan juga, basuh. Basuh tangan, bahagian yang ada balut tadi hanya kita sapu kat atas. Ya, sapu syarat ni sapu kat atas. Ya. Berhenti. Jangan sapu kepala lagi. Sebab bagi tangan, ya. Apa dia buat? Dia kena tayamum. Ambil tuala lap muka dia, lap. Ambil tayamum. Tayamum tadi tepuk sekali untuk muka, tepuk sekali lagi untuk dua tangan. Yang tu boleh. Debu tu boleh sapu atas balut tak apa. Kemudian baru sambung balik wudu, sapu kepala, telinga, basuh kaki. Kalau jadi pula jadi pula di kaki, macam nak buat sapalah. Ambil wudu dulu, dan kaki tu sapu air, tempat yang boleh kena air. Kemudian berhenti tayamum. Ambil tayamum. Habis. Ataupun kita kata di mana? Kot dia di dahi kot. Di dahi sampai di dahi luka sampai di dahi. Ya. Balut kepala. Tang dahi tu. Dia muka dia tak dia basuh betul ya. Dia mula-mula sekali ambil wudu, dia basuh muka dah kawasan yang boleh kena air dengan niat. Habis tu berhenti. Jangan basuh tangan. Ambil tayamum dulu. Lepas ambil tayamum, dia sambung balik, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Dia faham tak? Tengok tang mana balut, tang mana yang tertutup, anggota mana. Kalau kita kata wudu, tertib dia apa? Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Betul tak? Betul kan? Ikut tertib lah. Kalau kena di muka, balut tu ada di muka, basuh kawasan muka dulu. Kemudian berhenti, ambil tayamum. Kemudian baru sambung, basuh tangan, sapu kepala, kaki. Kalau luka tu, balut tu ada di tangan. Dia basuh muka dulu dengan niat, kemudian basuh tangan, kawasan yang boleh kena air, kemudian berhenti, tangguh, ambil tayamum. Lepas tayamum, sambung sapu kepala, basuh kaki. Ikut tertib lah, tak mana kan? Apakah sembahyang tu kena qada atau tidak? Di sini ada masalah. Ketika dia balut tu, kena ada ayat sembahyang. Kalau ada ayat sembahyang, pertama kali ada ayat sembahyang, kemudian dia balut,
Dia sembahyang, saat ni bila sembahyang dia dah batal, dia nak ambil balik wuduk tayamum tu, sembahyang tu tak payah qada lah. Sebab mula-mula yang dia balut tadi ni, tempat luka sebagainya, keadaan wuduk. Contohlah, kata kita ambil contoh dulu ya, nak main sembahyang, nak main masjid. Ya, dia ambil wuduk pada rumah lah. Ambil wuduk pada rumah, sampai ke mana ke dia jatuh. Jatuh luka tangan dia. Luka tangan dia kan. Luka tangan kena balut lah. Luka besar lah kot, balut apa, main sembahyang. Jadi masa dia main sembahyang tu, dia ada wuduk lah. Sah dia sembahyang. Sah, tak payah ambil wuduk baru. Sebab wuduk dia tak batal. Tapi dia dia balut tu ketika dalam ada wuduk. Nanti saat ni dia sembahyang zuhur pula, dia buat macam tadi lah. Basuh muka, basuh tangan, berhenti, ambil tayamum, sapu kepala, basuh kaki. Sembahyang zuhur tu tak payah ulang. Sebab mula tadi, yang dia pakai masa masjid tu, dia ketika dia masuk dia punya balut tu, dalam keadaan dia berwuduk. Tuan-tuan kalau tak faham, tanya saya balik. Ya. Bila-bila tak faham, WhatsApp saya pun boleh. Call saya pun tak ada masalah. Ya. Bila-bila masalah, nak faham sikit. Ya. Ni kami bincang muzakarah haji ni. Bab ni dibincang dalam muzakarah haji, ya, 218 orang. Wakil seluruh Malaysia. Ustaz-ustaz, guru-guru agama, ya, tuan-tuan guru, mufti ada 12 orang. Bincang ni, bab ni ya. Sahibul Jabirah dia panggil. Maknanya orang yang berbalut anggota-anggota wuduk ataupun anggota-anggota tubuh badan dia. Ya. Maka kita bincang apa nak buat. Kertas kerja tu ada kat saya. Ya. Kertas kerja tu, itu dia punya nasihat. Ataupun tuan-tuan boleh tengok dalam buku Idaman Penuntut. Buka juzuk pertama, Idaman ada sini kan. Cuba tengok dalam bab tayamum, baca banyak-banyak kali ulang. Tuan-tuan akan faham seperti yang saya sebut. Ya, insya-Allah. Setakat itulah kita akan sambung pada kuliah kita akan datang, masuk dalam solat. Baru masuk bab solat. Alhamdulillah. Kita ambil dah bab suci, semua kita faham semua, baru kita solat. Alhamdulillah. Kita sembahyang dalam keadaan yang tidak ragu-ragu. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Akhirul kalam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa 'allimna 'ulumal awwalin wa fahimna fahmal thaqibin warzuqna ruslat talibin wa rafa'na maqama rafi'in fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda binur syamsika abadan abada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.